mustaqim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad akhata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta aqidun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad akhata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada pihak bakat pengkalan udara Batu Wurf. Bakat pengkalan udara Batu Wurf, insya-Allah, yang menganjurkan kuliah kita pada pagi ini. Salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad, yang bertajuk Isteri Mampan Keluarga Aman. Salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini mendapat barakah di sisi Allah SWT. Kita bersama dengan wanita-wanita hebat. Wanita-wanita hebat. Salli ala Sayyidina Muhammad, isteri kepada pejuang-pejuang kita di lapangan, insya-Allah. Mudah-mudahan Salli ala Sayyidina Muhammad bersempena dengan HOT TUDM ke-63, TUDM Mampan Ruang Udara Aman, tukar kepada Isteri Mampan Keluarga Aman. Masya-Allah, hebat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti secara langsung pada pagi ini. Insya-Allah apa yang nak kita cari dalam rumah tangga kita ni, Salli Sayyidina Muhammad. Saya nak fokus kepada yang tu dulu. Salli Sayyidina Muhammad. Lagi kita akan masuk, kita akan bincangkan tentang contoh dan teladan yang kita boleh ambil, Salli ala Sayyidina Muhammad, daripada Salli ala Sayyidina Muhammad, karakter wanita muslimah paling istimewa, Khadijah Al-Khuwailid radhiyallahu anha. Tu karakter paling istimewa. Dan subhanallah, Sayyidina Muhammad nak sampai kepada tahap nak membawa kepada keluarga kita yang nama dia keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Apa yang perlu ada pada keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ini? Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, keluarga yang sakinah. Sakinah, Salli ala Sayyidina Muhammad, bermaksud tenang, tenteram, aman, damai. Lawan daripada ketenteraman itu, lawan daripada yang dimaksudkan itu ialah kegoncangan, keresahan, kegelisahan, kehancuran. Salli ala Sayyidina Muhammad, mudah bermusyawarah, mengelakkan perdebatan dan perkelahian yang tidak mampu menyelesaikan masalah. Sakinah ni, Salli ala Sayyidina Muhammad, dia akan mai daripada keluarga yang ada mawaddah dan rahmah. Mawaddah, rahmah, dia akan melahirkan keluarga yang sakinah. Mawaddah ni apa? Salli ala Sayyidina Muhammad. Mawaddah bererti penuh kasih sayang, cinta yang sentiasa membara. Bukan tunggu muda-muda, sampai ketua pun masih bercinta. Salli ala Sayyidina Muhammad. Mawaddah ni dia satu fitrah yang Allah bagi siap-siap dalam hati dan sifat manusia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Muncul perasaan cinta ni tidaklah semata-mata disebab kecantikan dan ketampanan semata-mata, tetapi munculnya cinta ini disebabkan oleh moral, akhlak, perilaku yang ada pada sisi pasangan. Betul kan? Bukan tunggu segak ni dia hilang. Waktu baru kahwin semua licin, kilat.
Kan? Itu makin lama makin kedot. Salih Muhammad. Lepas tu nak hilangkan cinta tu sebab kedot. Sebab kita cinta bukan sebab kulit. Bukan sebab cantik. Kita mencinta cinta sebab akhlak. Kalau akhlak tu berkekalan sampai dia mati, maka cinta tu akan berkekalan sampai dia mati. Sebab akhlak, moral Salih alaihi Muhammad. Maka itulah yang Salih alaihi Muhammad menimbulkan cinta kepada pasangan. Mawaddah, dia akan menyebabkan rumah tangga kita penuh berbunga-bunga dengan kasih sayang. Jangan anggap pasangan saja. Mawaddah boleh jadi kepada seorang bapa kepada anak, seorang ibu kepada anak-anak dia. Ini juga perlukan kepada mawaddah. Salih alaihi Muhammad. Tanpa mawaddah, apa akan jadi? Keluarga dia akan jadi hambar dan kosong. Salih alaihi Muhammad. Dengan adanya mawaddah ni, pasangan suami ataupun isteri, dia akan berkorban untuk pasangan dia yang satu lagi. Salih alaihi Muhammad kepada pasangan dia. Seorang anak mampu untuk berkorban jiwa dan raga untuk ibu dan ayah dia. Salih alaihi Muhammad. Dia sanggup untuk bagi yang lebih kepada pasangan dia. Mampu untuk bagi yang lebih kepada ibu ayah dia. Mawaddah ni dia akan bagi benda-benda yang macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Keluarga yang tidak ada mawaddah, dia tak akan menyokong suami dia. Ini yang saya nak relate dengan perbincangan kita pada hari ini. Salli ala sayyidina Muhammad. Ni isteri-isteri Salih Muhammad dalam bakat ni, yang suaminya keluar untuk berjuang Salih alaihi Muhammad mempertahankan negara. Dia tak akan mampu untuk mempertahankan keluarganya seandainya tidak ada mawaddah dalam rumah tangga. Kita ni Salih alaihi Muhammad, macam kita yang duduk dalam jalan dakwah ni, kalau tak ada mawaddah dalam rumah tangga, maka tak akan ada ni Salih alaihi Muhammad. Dia panggil apa? Allahumma salli alaihi Muhammad. Support, dokongan yang diperlukan, kekuatan yang diperlukan oleh orang yang keluar tu. Maka dokongan dan kekuatan ini akan terhasil dengan adanya mawaddah. Kalau tak, rumah tangga jadi sepi, jadi hambar. Salli alaihi Muhammad. Seandainya tidak ada mawaddah dalam rumah tangga. Salli alaihi Muhammad. Salli alaihi Muhammad. Yang berikutnya, rahmah. Rahmah ni apa? Rahmah ni berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud ampunan. Rahmat, kasih sayang, rezeki, kurnia. Dan rahmat terbesar mestilah mai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah akan berikan rahmah ini kepada keluarga yang terjaga rasa cinta, kasih sayang dan kepercayaan. Keluarga yang rahmah tidak mungkin muncul hanya sekejap, melainkan dia akan muncul melalui proses-proses yang di antaranya saling memerlukan, saling menutup kekurangan. Rahmah mai bila masing-masing tutup kekurangan masing-masing. Ini selalu kita nak sebut ni. Bila kita duduk sama-sama kita ni, macam-macam benda lah kita nampak. Nak tahu kurang suami, pergi tanya isteri. Isteri tahulah apa kurang suami. Dan nak tanya kurang suami, kurang isteri, pergilah tanya suami. Salih alaihi Muhammad. Suami akan salih alaihi Muhammad, tahulah apa kurang isteri. Tapi suami dan isteri yang duduk dalam keluarga yang Allah bagi rahmah ni, apa saja kekurangan pasangan dia, dia tak akan cerita sepatah pun dekat orang. Dia hanya akan menganggap bahawa kekurangan yang ada pada isteri itu akan dilengkapi oleh diri dia. Tuan-tuan ingat macam ni, masing-masing manusia ada kurang. Setiap manusia ada kekurangan dia. Dan di sana setiap manusia juga ada kelebihannya. Salih alaihi Muhammad. Sepatutnya apa yang berlaku ialah kelebihan akan menampung kekurangan. Okey. Salih alaihi Muhammad. Si A ada lebih, ada kurang.
si B ada lebih, ada kurang. Kurang pada si A akan ditampung oleh si B. Kurang pada si B akan ditampung oleh si A. Tetapi si A jangan meletakkan sampai bila-bila aku ni kurang lagi ni, maka aku duduk macam ni je lah. Faham tak tu? Pasal apa yang tak buat benda tu? Duk biar dia je buat. Dah aku ni kurang tentu nak buat lagu mana. Boleh faham tak tu? Tetapi pada masa yang sama, si A dan si B tadi ni perlulah berusaha untuk memperbaiki kekurangan dia. Inilah proses yang kita lalui dalam kehidupan kita berumah tangga ni. Salih alaihi Muhammad. Kan? Salih alaihi Muhammad. Inilah proses yang kita lalui dalam kehidupan kita berumah tangga. Selain daripada saling melengkapi, setiap pasangan juga berusaha untuk Allahumma salli alaihi Muhammad memperbaiki kelemahan yang ada. Salli alaihi Muhammad. Setiap orang memperbaiki kelemahan yang ada. Tu cara dia, salli alaihi Muhammad. Barulah keluarga akan mendapat rahmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi saling memahami. Yang tadi apa ni? Saling memerlukan. Yang kedua, saling menutup kekurangan. Yang ketiga, saling memahami. Faham. Kita ni dalam hidup kita ada 3 peringkat. Yang pertama dia panggil sallallahu alaihi wasallam Muhammad ta'arruf. Yang kedua dalam hubungan sama manusia ni, nak buat apa benda pun, nak sampai satu posisi kita ni saling melengkapi, saling memerlukan, saling tolong menolong, saling berkasih sayang ni, dia mula pada 3 peringkat ni. Yang pertama dia panggil ta'arruf. Ta'arruf ni kenal. Kita sebelum kahwin dengan pasangan kita ta'arruf dulu. Ta'arruf ni macam-macam proses. Ada duduk maktab sekali, contoh. Ada duduk kat universiti sekali. Ada yang duduk sekolah sekali. Macam-macam. Dia start daripada kenal tu, bawa pada proses ta'aruf. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kenal pasangan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebab tu dalam Islam dia ada satu, dia panggil bertunang. Tunang ni ada dalam Islam, sunnah. Tunang ni proses ta'aruf lah. Keluarga pasangan lelaki-lelaki pergi jumpa pasangan perempuan. Keluarga dia pergi jumpa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bahkan dibenarkan kalau orang lelaki-lelaki dia kena tengok muka. Tengok muka, tengok tapak tangan. Boleh tengok takat tu. Jangan sampai tak tengok langsung. Tak apalah, saya percaya je lah. Kan? Saya hanya nak tengok. Nanti selepas kita kahwin, nanti saya nak tengok wajah tu macam mana. Tengok perempuan tu duduk pakai niqab. Tak tengok muka. Tambah kenal pula time PKP. Nampak pakai mask saja. Dia kata, tak apa, jangan buka mask. Nanti saya nak tengok ni lepas. Pergi tunang. Tengok dulu. Tak apa, saya tak mau tengok. Tak mau. Kakak buka muka sikit nak tengok. Tak mau. Saya hanya nak tengokkan keindahan wajah tu nanti lepas kahwin. Lepas kahwin, dah. Hidung tak ada ke? Kan, Sallallahu alaihi Muhammad. Tak tahulah apa, tak kenal. Maka subhanallah, waktu tu barulah Allah masih apalah. Betul. Itu dah. Memang sesi ta'aruf tu kena ada. Bahkan dibenarkan ahli keluarga daripada bahagian si suami ni untuk pergi tengok badan. Buka pada bahagian-bahagian yang dibenarkan. Tengok. Kuku ada apa, ada penyakit ke, ada apa-apa. Boleh ambil tahu tu. Sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, ada satu kisah hari tu yang saya pernah cerita lah. Dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rauf duduk sangkut lah Rauf. Lain kita teruk lah. Lain sangkut lah. Jadi maksudnya ada satu cerita dia kena ikut Facebook lah ni. Kena ikut Facebook. Budak perempuan tu pakai niqab. Sallallahu alaihi Muhammad. Sangkut lah Rauf. Aduh. Ni semua orang kata lain sekat-sekat. Lalu Ustaz Syumat apa ni betul dia kata apa? Dia kata saya nak ambil ukhti apa benda lah ni kan. Bahasa Arab apa ni dia pandai.
Couple Islamik. Dia Zimat. Apa? Nak berkenan dekat ukhti ni, nak jadikan calon isteri. Tak apa, kita tak apalah, mai dulu, mai tengok dulu apa semua sebagainya. Tak mau. Kira nak pi terus Minang aja ni. Bawa lah keluarga, bawa terus pi Minang. Bawa terus Minang, ini kira jadi ni. Tengok dulu, tak mau tengok. Jangan buka, jangan tunjuk, tak mau tengok. Pi nak tengok. Pi nak bertunang, pi bawa keluarga dia pi bertunang. Sampai Salih Asyik Muhammad, mak dia terlintas hati kata. Mak dia kata nak tengok, nak tengok juga. Boleh tak tengok Ustaz? Boleh tengok. Dia tengok tu. Lepas tu dia kata, Ustaz, saya nak telefon anak saya. Ni dia buat majlis masa 3-4 khemah ni. Orang lain ni punya bertunang. Kan? Lepas tu Salih Asyik Muhammad pergi telefon mak dia. Telefon anak dia. Salih Asyik Muhammad telefon anak dia. Betul ke hang nak nikah dengan dia ni? Betul. Tak sungguh-sungguh kan ni? Hang tengok dah lagi ni? Tak tengok ni. Dia tengok dulu kot. Saya mak dia cerita lah guna keadaan waktu tu. Terus cancel waktu tu. Cancel. Waktu kita tu lah, jangan duk sakit kan, jangan duk main-main perasaan orang apa semua ni apa sebagainya, bagi harapan tak tengok lagi. Aduh, macam-macam lah tu. Dah Ustaz Ismat, dia peringkat yang pertama dia panggil ta'aruf. Mai kedua, satu peringkat yang kita akan lalui dalam kehidupan kita ni, dalam muamalah sama manusia ni, panggil tafahum. Tafahum ni memahami, saling memahami. Nak sampai pada dakwah yang berkesan, dia perlu kepada faham. Nak sampai kepada nasihat yang berkesan, dia perlu kepada faham. Nak sampai kepada pertolongan kehidupan apa sahaja yang berkesan, dia perlu kepada faham. Faham sebab sifat manusia ni beza-beza. Ada orang jenis hati tisu. Dia tak boleh salah sebut sikit. Allah Rabbi. Dia hati telenovela TV3 petang-petang tu. Oh dia. Kan? Pantang tengok. Start je cerita Hindustan, teriak selalu. Tak start lagi. Itu jenis hati dulu tu. Ada pasien hati keras yang mata tak ada apa ni. Oh, keras hati sungguh lah. Kita kata dia keras hati sungguh. So dia semat. Dia ada cara dia nak menyampaikan. Cara untuk bagi bila dia saya semat. Macam tu lah. Dia kena faham. Mai yang ketiga, bila sampai dah faham tu, dia masuk peringkat ketiga, nama dia takaful. Bukan takaful tu. Takaful ni maksud tolong-menolong. Nak sampai kepada kesempurnanya tolong menolong, nak sampai kepada dia mai daripada dua peringkat awal dulu. Mesti ta'aruf, kita faham. Kalau dalam keadaan kita sama-sama kita ni pun kena ada macam ni, apatah lagi dalam keadaan hidup berumah tangga. Lagilah kena saling faham, memahami. Dan dia merupakan proses. Dia merupakan proses yang kita kenali. Sebab tu di awal-awal perkahwinan kita tengok ramai yang jadi kecoh. Yang ni telefon mak, kau nu telefon mak. Yang lelaki telefon mak lelaki, yang perempuan telefon mak perempuan. Mengadu. Tak tahulah abang ni baru tahu panggil dia lagu ni. Macam. Saya ni pun tak tahu dulu waktu kawan dulu elok pas kahwin ni macam ni rupanya panggil. Tahu pasal apa? Tu proses memahami. Proses yang akan kita lalui. Kalau kita berjaya untuk melepasi proses tu, insya-Allah lepas tu kita akan dapat keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Saya cuma ada orang dia give up away. Habis dah cukup. Dah cukup dah. Sudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, itu prosesnya. Dan subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan, dan berikutnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan memberikan pengertian. Kehidupan dia, keluarga dia mesti ada pengertian dia. Mesti ada tujuan kepada perkahwinan tersebut. Apa yang kita nak daripada perkahwinan tersebut? Dan nak apa? Nak keluarga yang baik, nak anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Nak mai kepada tujuan, nak bila kita nak start perkahwinan tu, ending dia tahu, dia mesti ada niat. Bukan jam, ada orang dia nak pergi, dia panggil tak tahu arah. Nak pergi mana ni? Tak tahu nak pergi mana. Maksud dia tak ada niat. Niat kereta pun, pergi mana ni? Tak tahu pergi mana tu. Maksudnya apa? Maksudnya dia tak ada niat, dia nak hala pergi ke mana. Kalau dia tak ada niat nak pergi hala ke mana, dia tahu tak nak berhenti tang mana sekali, nak makan tang mana sekali, nak minyak nak tak banyak mana. Faham kan? Sama juga dengan institusi perkahwinan, bukan sekadar nak kahwin.
Tapi pasal apa nak kahwin? Oh, nak anak keluarga soleh, solehah, nak nanti mendekatkan diri kepada Allah, nak mudah untuk beribadat. Maka set niat dulu. Okey, niat dia macam tu. Bila niat macam tu, perbuatan mesti sesuai dengan apa yang kita niat. Betul kan? Ada orang tak kahwin-kahwin sebab cantik? Ada. Bila kahwin sebab cantik, nanti dia tak cantik macam mana? Orang kahwin sebab harta. Bila dia tak ada harta macam mana? Bankrupt. Tu nak tinggal. Kahwin sebab nak mardatillah, keredaan Allah. Tapi ada orang mula-mula kahwin dia tak macam tu. Bila mula-mula kahwin dia tak dia tak plan macam tu, dia tak niat macam tu. Tapi dah kahwin 10 tahun dah, 20 tahun dah kahwin. Macam mana nak buat? Betulkan niat. Perbetul balik niat. Bila kita perbetul balik niat, perbetul balik semua jalan tadi ni. Bila kita kahwin tak betul niat, macam mana nak buat? Semua ikut dan lah, ikut apa yang mai, tu yang jadi cacah marbah. Lepas tu, oh ya Allah, salah aku ni, patutnya niat macam ni, patutnya jalan macam ni. Perbetul balik niat. Betul balik. Isteri tudung tak betul lagi. Betul pakai tudung elok. Oh, anak-anak jadi cacah marbah lagu ni, ilmu agama tak ada apa semua. Betul elok, betul bagi cantik-cantik. Sallallahu alaihi Muhammad. Semua setting bagi elok, setting bagi cantik. Pasal apa? Sebab kita dah sesuaikan balik dengan niat kita dalam urusan perkahwinan kita tu. Maka tuan-tuan, Allahumma salli alaihi, kalau kita ambil balik karakter dia, karakter keluarga sakinah mawaddah rahmah ni, yang pertama, mempunyai cinta, kasih sayang dan rasa saling memiliki di antara satu sama yang lain. Poin pertama. Yang kedua, terdapat ketenangan dan ketenteraman yang terjaga. Bukan konflik yang terlalu banyak dalam keluarga. Tenang, tenteram. Kita ni masing-masing kena bawa tenteram. Kena banyak mengalah. Orang lelaki-lelaki ada ego dia. Yang kata perempuan tak ada ego. Perempuan pun ada ego. Kita, orang lelaki-lelaki ni ego besar. Sama ni ya dua-dua. Kena pecahkan ego dalam rumah tangga. Tak bagi dia sentiasa duduk dalam keadaan masing-masing mengalah ya, tak ada apa, mengalah biar. Yalah, saya minta maaf lah, salah saya. Tu guna bahasa minta maaf tu betul lah. Dia ada tone dia minta maaf. Minta maaf lah. Yalah, saya minta maaf lah. Saya je salah. Saya je salah. Dia tu tak pernah salah-salah. Tak apalah, saya minta maaf lah. Mata tengok tu. Macam tu dia tengok. Tu bukan minta maaf. Tu buat orang geram. Kan? Tak pernah kita betul lah. Macam mana? Kan bunyi pun. Aduh, geram kita pun. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang ketiga, keikhlasan dan ketulusan dalam peranan masing-masing anggota keluarga. Peranan suami, peranan isteri, dia buat urusan rumah tangga tu, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dia buat urusan rumah tangga tu, Allahumma salli ala Muhammad, ikhlas. Ikhlas. Yang ni yang paling penting. Sallallahu alaihi Muhammad. Buat Allahumma salli ala Muhammad, ikhlas. Suami jalankan tanggungjawab dia, ikhlas. Isteri jalankan tanggungjawab dia, ikhlas. Anak-anak buat peranan dalam rumah tangga pun ikhlas, bukan harap apa-apa. Kita suami harap apa bila kita buat sesuatu untuk isteri? Kita beli barang untuk isteri ke? Kita sediakan keperluan untuk isteri ke? Kalau kita buat untuk orang, kotlah ada sesuatu yang kita harapkan. Saya bagi apa-apa dekat orang, mungkin harap dia tu saya appreciate, saya ucap terima kasih. Dia Allahumma salli alaihi bagi saya jawatan ke? Kan? Dia bagi saya apa-apa ke? Pengiktirafan ke, appreciation. Tapi kita bagi sesuatu kat isteri kita, isteri bagi sesuatu kat suami, dia harap apa? Tambah kasih sayang, rahmah, mawaddah. Itu kita harap. Tanggungjawab, ikhlas buat. Harap. Walaupun si isteri ataupun si suami tak pernah sebut pun terima kasih. Tapi tak patutlah. Katalah terima kasih sekali-sekali. Isteri masak, terima kasihlah ya Allah, sedapnya, masya-Allah. Tak ada orang lah masak sedap lagu ni. Ini komplain apa ni? Ni lori garam terbalik ke?
Kita pasal apa bang? Dah lah lori garam terbalik kot. Mana? Masih sangat Amboi. Abang lah. Masih sikit. Saya kuat. Kan Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad itu ikhlas. Dia ada keikhlasan dalam urusan salli ala Sayyidina Muhammad. Lagi salli ala Sayyidina Muhammad, kecintaan yang mengarah kepada cinta ilahi dan nilai agama, bukan hanya kepada kecintaan makhluk dan hawa nafsu. Pasal apa dia cinta isteri dia? Kerana Allah. Pasal apa isteri cinta suami? Kerana Allah. Dia selalu sebut suami itu lubuk pahala isteri. Isteri pun lubuk pahala suami. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Duk kira yang ni banyak tahun tu, banyak tahun ni. Dia terlupa lubuk pahala depan dia aja. Yang duduk jegil tiap hari tu. Pantang silap sikit. Sampai Juli ni kata kan, jegil. Padahal tu lubuk pahala dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Suami pergi masjid, dia iron baju. Pahala suami masjid dapat kat dia. Gerak abang bangkit main subuh ni masjid tu. Abang masjid, setiap langkah suami tu kadang tak ikhlas pun sebab isteri tu boleh tiap bangkitlah cepat sikit, apa nak tidur apa malam pun tidur juga, reti bangkit juga apa semua, yang penting malam pun tidur. Cakap tak ada nokta. Tak ada break tu. Macam malam pun tidur agak ni, pun tidur pun tak tidak bangkit apa semua, malam-malam pun tidur tidur lagi. Subhanallah, tak ada yang break lah. Dia yalah tak ikhlas pun berjalan pergi masjid tu. So isteri di rumah dapat pahala sempurna sikit pun tak kurang. Dia kat sana pergi belum tu lagi. Ya, Sallallahu alaihi Muhammad. Oh, lubuk pahala dia. Nabi kata, sahabat tanya, ayu islami khairan? Siapakah orang Islam yang paling baik sekali? Siapa orang Islam paling baik sekali? Kata Nabi SAW, antara dia ialah it'amut ta'am, orang Islam, orang yang suka bagi makan orang lain. Suka bagi makan orang lain. So, suka bagi makan. Orang yang paling baik. Sallallahu. Inilah tugas isteri tiap hari duk bagi makan ahli keluarga dia. Takkah dia termasuk pada kelompok orang yang paling baik yang Nabi SAW sebut tu? Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, tuan-tuan, tak termasukkah daripada kelompok tu orang yang subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, yang Nabi SAW sebut yang paling baik tu? Apa dia? Bagi makan. Bangun pagi-pagi, tak ada fikir lain dah, subhanallah, nak masak apa atau pagi ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Rauf live dekat mana Rauf? Page siapa? Live ni dekat mana? Ya. Siapa tak ada? Oh, ada. Okey. Jadi subhanallah Muhammad, dia fikir nak bagi makan apa anak dia. Anak kenyang, suami kenyang. Sagi suami keluar pula pi kerja nak cari rezeki untuk ahli keluarga dia. Pi kerja untuk cari rezeki, nak bagi nafkah pada suami, buat benda wajib pi cari nafkah. Tu wajib suami kena buat. Dan suami dapat buat kerja yang wajib tu sebab isteri yang tolong iron baju dia, isteri yang bagi makan dia, isteri yang basuh yang apa bagi apa? Yang bagi makan, yang kejut dia. Dan dia dapat semua, dia dapat buat benda wajib tu sebab isteri dia yang support. Maka isteri pun dapat daripada pahala-pahala dia. Nak dapat pahala banyak lagi, pergi basuh suami tu sekali, mandi. Apa maksud abang ni? Maksudnya gosok. Abang nak pergi kerja kan? Gosok. Orang nak pergi kerja ni, kena badan kena bersih, wangi-wangi sikit, kena bersih. Cakap tanpa noktah lagi dalam bilik tu kan. Aduh, Saimat. Tuan-tuan ya Allah Rabbi Saimat. Nah,
Apa saja salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Apa saja jalan-jalan kebaikan yang dia boleh dapat dan dia boleh tumpang daripada suami dia buat tu, maka dia buat. Dia buat. Sebab tu lubuk pahala dia. Sama dengan si suami pun. Isteri dapat ibadat. Pasal apa? Dia buat balik rezeki bagi isteri dia makan. Isteri dapat ibadat dengan sempurna. Pasal apa? Dia belikan pakaian untuk isteri dia pakai. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tidak? Isteri dapat buat ibadat dengan sempurna. Dapat jaga anak-anak dengan baik. Pasal apa? Pasal dia sediakan rumah yang selesa untuk isteri dia, anak-anak dia. Maka tuan-tuan boleh bayang tak? Kalau kita tak fikir kat luar, kat dalam rumah kita saja, berapa banyak pahala yang kita boleh kutip setiap hari. Kalau kita nampak. Kita komplain. Salih Ahmad. Jadi tuan-tuan Allah Muhammad, kalau saya nak bagi nampak tu betapa hebatnya subhanallah dalam salih alaihi Muhammad. Nah, cinta kerana Allah. Yang berikutnya, jauh daripada ketidakpercayaan, kecurigaan dan perasaan was-was di antara pasangan. Jauhkan diri kita ni daripada apa? Tak percaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Curiga. Ni asyik cek je, asyik cek je. Kan saya. Pantang suami masuk toilet, cek. Dia pun siapa? Kan siapa like ni? Oh, ni siapa pula like ni? Ni like dia punya Facebook ni. Tengok pula, masuk pula tu. Tag pula profile kawan tu apa semua. Sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah Rabbi salli ala Muhammad. Buang rasa curiga ni. Buang was-was. Salli ala Sayyidina Muhammad. Yang berikutnya, mampu untuk menjaga satu sama lain dalam aspek keimanan dan ibadah. Tengok kehidupan, tengok urusan ibadat suami, isteri tolong perbetul. Tak mana yang nampak tak kena. Tengok pula urusan ibadat isteri, suami tolong perbetul. Tengok tak mana yang tak kena. Kalau rasa tak mampu mendidik, mengajar, pergi hantar isteri tu supaya dia dapat belajar dengan sempurna. Dan kalau rasa kita tak mampu mengajar isteri, maka kita pun patut pergi belajar sekali. Kita tak reti belajar, tak reti mengajar, maksudnya kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita pun kena pergi mengajar, belajar sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tengok. Ada orang dia tak bagi isteri dia pakai tudung. Orang tanya nenek tu, nenek pasal apa tak pakai tudung? Dia kata suami saya tak bagi, suami saya tak benarkan saya pakai tudung. Bukankah seorang isteri kena taat kepada perintah suami? Geram je kita, tengok macam ni. Belajar mana? Memang seorang isteri patut dengar perintah suami. Tapi perintah yang baik, bukan perintah yang maksiat. La ta'ati makhluqi maksiati au kama qala. Tidak ada ketaatan kepada makhluk atas perkara maksiat. Suami tak pergi pakai tudung, pakai tudung. Langgar perintah suami. Tak. Perintah Allah melebihi perintah suami. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata, saya sukalah rambut warna hijau. Kan? Boleh tak buat rambut sebelah ni warna hijau, sebelah ni warna merah? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Dekat dia pakai api. Saya sama. Boleh. Tubuh warna. Asalkan asalkan jangan buh dye lah. Lagi dia halang ayak kena. Tak kena. Saya Muhammad. Ya, saya Muhammad. Tapi keluar pakailah tudung. Yang dalam rumah tak apa. Salih Muhammad. Okay. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Jaga dari segi keimanan dan ibadah. Lagi mampu menjaga pergaulan dalam Islam. Tidak mengkhianati sesama pasangan. Jaga, tengok. Tadi suruh, Allah Ustaz takkan langsung sampai tak boleh tak percaya kot, takkan sampai tak boleh curiga kot, takkan tak boleh was-was kot. Letak kepercayaan dulu. Sebab masing-masing pasangan kena ada akhlak dan jangan mengkhianati pasangan dia masing-masing. So masing-masing main peranan lah. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi yang ke-8,
terpenuhinya keperluan-keperluan yang harus dipenuhi dalam rumah tangga. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, suami kena pastikan semuanya terpenuhi, isteri pun kena memastikan semua keperluan itu terpenuhi. Jangan duduk harap seorang saja, masing-masing main peranan masing-masing. Yang kesembilan, yang ni yang nak kita bincangkan sesuai dengan perbincangan kita pada pagi ini, iaitulah mendokong karier si suami. Si suami mendokong karier si isteri. Si suami mendokong profession si isteri. Si isteri mendokong profession si suami. Sama-sama mendokong untuk mewujudkan, sama-sama membangunkan keluarga dan tanggungjawab si suami dan tanggungjawab si isteri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tidak ada rujukan yang paling cantik melainkan rujukan paling mulia, namanya Khadijah binti Khuwailid. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Khadijah binti Khuwailid ni Ummul Mukminin, isteri Nabi SAW. Ramai-ramai isteri Nabi dia panggil Ummahatul Mukminin. Seorang isteri Nabi dia panggil Ummul Mukminin. Ummul Mukminin yang pertama, mak kita, mak kepada seluruh orang Islam. Yang pertama namanya Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Khusay al-Qushayyah al-Asadiyah. Ujung atas tu Tok dengan Tok Wan tu bertemu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ibunya bernama Fatimah binti Zaidah bin Jundub. Dilahirkan di Mekah sebelum daripada hijrah. Berasal daripada keluarga bangsawan Quraisy. Khadijah dididik dengan didikan sempurna, akhlak mulia dan kehormat sebagai wanita Quraisy, dan akhirnya tumbuh sebagai seorang karakter yang kuat, cergas dan sangat menjaga kehormatan. Nasab Khadijah bertemu dengan Nabi SAW pada nenek ataupun datuk yang kelima, Khusay, dan dia merupakan wanita pertama yang dinikahi oleh baginda Nabi SAW dan orang pertama yang menerima dakwah Nabi SAW dan paling dicintai oleh Nabi SAW. Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, sallallahu alaihi Muhammad, dia terkenal sebagai seorang wanita yang kaya, pedagang. Dia businesswoman. Bukan calang-calang punya businesswoman. Ni jutawan waktu di Mekah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi disebabkan kehormatan wanita waktu tu, sebab dia duduk daripada kalangan Quraisy. Tuan-tuan ingat, bangsa Quraisy tak bunuh anak. Yang kita duduk dengar cerita-cerita yang bunuh-bunuh anak tu bukan daripada Quraisy. Apatah lagi bangsawan Quraisy. Sebab tu mereka menafikan yang Sayyidina Umar bunuh anak dia. Sayyidina Abu Bakar tak bunuh anak. Sebab keluarga-keluarga daripada keluarga Quraisy, bahkan bangsawan Quraisy tak bunuh anak-anak perempuan. Salih Isman. Jadi wanita mulia, wanita hebat. Walaupun dalam keadaan orang menghina-hina wanita, tapi Khadijah wanita mulia zaman tu. Dia antara sebabnya ialah dia daripada bangsawan Quraisy. Tapi waktu pi berdagang, dia tak pi. Dia akan hantar laki-laki untuk pi buat urusan perdagangan dia. Biasa dia akan buat, dia panggil apa tu? Partnership lah. Saya Muhammad. Dia invest dari segi barang, orang tu invest dari segi kerja, pi buat, nanti dapat hasil dia akan bagi sama rata. Itu yang dia buat, sehinggalah dia berjumpa dengan Muhammad ibn Abdullah. Sangat terkenal dengan seorang laki-laki yang sangat jujur. Maka Nabi SAW juga seorang peniaga yang sangat hebat. Businessman juga. Tuan-tuan tengok macam mana Nabi SAW berniaga. Kalau Nabi SAW tak pandai berniaga, macam mana dia nak generate income yang begitu banyak kepada Khadijah? Pergi hantar orang, tak kerti berniaga. Tolong saya pergi berniaga barang saya, balik dulu tu je lah. Dia hantar Nabi SAW, Muhammad, bukan seorang setakat orang amanah, dia orang yang sangat pandai berniaga. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, dia pun
akhirnya buat satu persepakatan perniagaan di antara Khadijah dan Muhammad, dan subhanallah dia hantar seorang pembantu laki-laki dia, pembantu laki-laki bernama Maisarah. Kita Maisarah pun nama anak perempuan. Maisarah tu anak laki-laki. Subhanallah, saya Muhammad. Sebab dia nama dia Tamarbutah kat belakang kan. Maisarah. Perempuan lah tu. Maka tapi Maisarah ni laki-laki. Diikut dengan Nabi SAW dan pi monitor dan tengok macam mana akhlak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila balik saja Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, barang dagangan dia untung dengan berlipat kali ganda. Berlipat kali ganda, tak seperti biasa. Dan kali ni Maisarah duk cerita tentang kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifat istimewanya ketika mereka bermusafir bersama. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan bukan sekadar itu, dia tengok ada satu benda yang tak sesuai dengan kedudukan manusia biasa. Perjalanan depa tu jadi tenang, jadi aman, mudah segala urusan dan sebagainya. Ini limpahan barakah yang Allah bagi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada perkahwinan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah pernah berkahwin 2 kali. Nah, tuan-tuan kena ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Khadijah, usia Khadijah 40 tahun. Ini sepakat, ini jumhur ulama. Walaupun ada ulama-ulama yang lain yang menyebutkan umur-umur yang berbeza. Tetapi jumhur ulama menyatakan usia Khadijah 40 tahun. Tak payah duk bincang lebih-lebih. Ada orang duduk petikai-petikai apa semua. Tak yalah. Kita ni bukan reti. Belajar sirah pun tak. Belajar sirah cara-cara kita lah. Belajar gitu. Telaah kitab pun tak. Sallallahu alaihi Muhammad. Cukup pegang dengan kata ulama umur 40 tahun. Sudah. Selesai. Selesai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pernikahan pertamanya dengan Atiq bin Aid al-Makhdumi meninggal. Yang kedua dengan Abu Halah An-Nabashi At-Tamimi meninggal juga. Daripada Abu Halah dia dapat seorang putera nama Hind bin Abu Halah. Lepas pada tu Khadijah kata tak mau kahwin dengan siapa-siapa dah. Tak mau. Nak duduk seorang-seorang, nak buat bisnes saja. Tapi bila duk dengar cerita tentang Muhammad bin Abdullah ni, terbuka hati dia. Sayyidina Ali Samad balik pula cerita pula Maisarah duk cerita ni macam tu, lagilah menggoyahkan hati dia, nak buka untuk terima seorang lelaki sebagai suami. Sayyidina Ali Muhammad. Bukan sekadar dia nak ambil saja, dia test dulu. Test macam mana? Pergi buat bisnes, tengok macam mana, akhlak macam mana, amanah tak amanah sebagainya. Sallallahu alaihi Muhammad, lagi terserlahlah sifat amanah dan sifat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Singkat cerita, terjadilah pernikahan di antara keduanya. Nabi SAW dengan Khadijah binti Khuwailid. Maharnya 500 dirham. Salli ala sayyidina Muhammad. Dalam riwayat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW menyediakan 20 ekor unta sebagai mahar kepada Khadijah. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW tak miskin macam orang duk kata. 40 ekor unta, kalau 20 ekor unta, kalau seekor unta harganya saya sebut 10,000, dah berapa? Dah 200,000. Dan riwayat lain sebut 40 ekor unta. Dan 400,000. Hampir setengah juta mahar yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Khadijah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Lalu, waktu Nabi SAW berkahwin dengan Khadijah, ingat, Nabi SAW belum diangkat menjadi Rasul. Belum lagi. Umur Nabi 25 tahun. Bila Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, 40 tahun. Berapa tahun lagi tu? 15 tahun lagi perjalanan Nabi SAW dengan Khadijah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan
Khadijah dikurniakan dengan Nabi SAW 6 orang cahaya mata. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum dan Fatimah, si bungsu dengan Khadijah radhiyallahu anha. Anak Nabi ada berapa orang? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Kan? Salih semua. Macam mana lagu dia? Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab tak susunan dia. Tapi itulah Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum dan Fatimah. Ada seorang lagi anak Nabi SAW, nama apa? Ibrahim. Mak dia nama apa? Maria Al-Qibtiyah. Baik tuan-tuan, kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Akhirnya tuan-tuan, subhanallah, Nabi SAW pada suatu hari pada usianya 40 tahun ketika Nabi SAW berkhalwah di Gua Hira, di Jabal Nur, tiba-tiba Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi SAW turun dalam keadaan gementak takut ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu gementak takut ni, turun tak cari orang lain dah. Macam kita lah, tak cari Rauf dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kau telefon bat dulu ke apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Cari siapa? Cari isteri. Turun tu ketak tu tak pergi cari siapa dah. Pergi cari isteri dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Selimutkan aku. Apa isteri dia kata? Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi kata apa? Khadijah, Nabi kata apa? Khadijah ni apa jadi ayu Khadijah? Apa yang terjadi kepada aku ni? Aku takut duk jadi sesuatu kat aku ni. Takut mengadu kat isteri dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa Khadijah kata dekat suami dia? Salli ala sayyidina Muhammad. Kalla. Tak, dia kata. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata. Bila suami tu kata apa? Apa jadi kat aku ni? Apa jadi kat aku ni? Isteri dia apa? Tak. Bergembiralah. Demi Allah. Dia tidak akan menghinakan kamu. Demi Allah, engkau orang yang menyambungkan silaturahim. Jujur ucapan engkau. Memikul kesulitan orang lain. Menanggung orang lain yang tak ada apa-apa. Memuliakan tetamu dan mendukung usaha-usaha kebenaran. Takkan Allah nak buat apa-apa dengan kamu, wahai suamiku. Tu, bila suami balik dalam keadaan gelisah, suami balik dalam keadaan risau, suami balik dalam keadaan tak tenang, isteri buat apa? Bagi tenang suami. Isteri kita buat apa? Tulah keluar malam-malam. Keluar lagi. Orang duk pesan, jangan duk pergi lagi duk pesan, lagi duk keluar. Habis lah. Tidak di luar orang tu kata. Allah Rabbi, bagi tenang. Tu kita duk cerita tadi ni mawaddah, rahmah. Buat apa? Support. Bagi sokongan, bagi dokongan, bagi ketenangan. Apa Khadijah buat? Ni seorang isteri ni. Tambah-tambah tuan-tuan puan-puan yang duduk dalam bakat ni, yang suami-suami duduk keluar, Allahumma salli untuk keluar untuk menjaga keamanan negara, balik bagi ketenangan, bagi support kepada si suami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, kemudian apa yang Khadijah buat yang kita boleh tiru? Apabila tak mampu untuk menyelesaikan masalah tu, maka dia bawa kepada orang yang mampu untuk menyelesaikan. Si isteri ni bawa suami. Bawa suami pergi berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah seorang laki-laki Nasrani. Dia menulis Injil, buat translation Injil ke bahasa Arab. Tapi sangat tua dah. Sampai mata dia pun dah tak nampak, dah buta. Bila Nabi SAW, bila Khadijah cerita dekat Waraqah ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sepupu Khadijah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad radhiyallahu anha. Dia cerita apa? Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata, yang berjumpa dengan Muhammad itu namanya An-Namus.
An-Namus ni lah yang berjumpa dengan Musa alaihi salam. An-Namus apa? Jibril. Dalam keadaan waktu tu, subhanallah, siapakah yang pertama-tama sekali beriman kepada Nabi SAW? Khadijah. Khadijah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khadijah lah orang yang pertama yang beriman, tak membebankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kehidupan dia, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan dia waktu tu dia menyerahkan dirinya dan seluruh hartanya untuk perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal, kalaulah aku masih ada pada waktu kaummu menghalaumu, maka aku akan jadi orang yang mengikutimu. Nanti akan sampai satu tahap kaum kamu sendiri akan menghalau kamu keluar. Kalau aku ada waktu tu, aku akan pertahankan kamu, kata Waraqah bin Naufal. Tapi takdirnya Waraqah meninggal selepas daripada itulah. Tapi itulah yang disebutkan oleh Khadijah. Waktu Khadijah sedang sakit, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu Khadijah sedang sakit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dialah tuan-tuan disebutkan kepada Nabi SAW, nanti kalau dia mati, salli ala sayyidina Muhammad. Dan tak ada apa lagi, dia risau kalau dia mati nanti tak ada orang nak pergi pertahan Nabi SAW. Salli ala sayyidina Muhammad. Dia duk rasa macam tak payah duk harap siapa-siapa. Saya ni cukup seorang dah untuk pertahan Nabi SAW. Macam tu. Tak payah duk tunggu sama-sama. Saya ni sebagai seorang isteri, saya lah yang akan duduk di belakang, bukan di belakang, di depan abang. Macam tu. Tapi boleh kat kita pula duduk jatuh suami kita. Sebab tu jaga tuan-tuan, benda dalam rumah tangga jangan bercakap dengan orang. Ini yang saya takut. Tahu orang nanti kata apa? Yang cerita tu bukan orang lain, isteri dia. Tak ada kekuatan sumber melainkan sumber yang paling rapat, isteri dia sendiri. Orang akan pakai yang tu. Kita bergaduh sat ya tuan, kadang-kadang suami isteri ni bergaduh lah. Piramli nyanyi lagu tu kan, sedangkan lidah lagi tergigit kan. Gigit lah. Apa pula suami isteri, itu lah. Tapi sekali cakap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang pegang. Sagi kita okey lah, sat-sat kita okey lah, tapi yang duk bercakap tu tak berhenti-berhenti sampai bila. Jaga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beku pula gambar Rauf duk tengah-tengah gambar Abi. Ya, salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, support. Dia kata apa? Kalau nanti tak ada apa-apa untuk digunakan di jalan dakwah, dah tak ada apa dah, tak ada harta apa dah, pi korek kubur aku. Kalau nanti subhanallah adanya tulang-tulang rambut aku tu, ambil pi jual, kok jadi duit, guna duit tu untuk perjuangan Islam. Itu dia isteri tu. Salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Salli ala sayyidina Muhammad. Hebat, masya-Allah Rabbi, salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Karakter yang namanya Khadijah. Bantuan Ummul Mukminin setelah taufik daripada Allah terhadap dakwah amatlah banyak. Kalau seandainya kita sebutkan satu saja sebagai orang pertama yang beriman, sudah tentu ia sudah cukup sebagai keutamaan beliau. Itu sangat penting bagi Rasulullah, sangat penting untuk beliau terima, baginda terima di saat di dalam lingkungannya, kerana isterinya orang pertama yang mengimaninya. Setelah memeluk Islam, Khadijah radhiyallahu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha mengorbankan seluruh hidupnya. Kehidupan yang tenang dan nyaman berubah menjadi kehidupan yang ditentang dan penuh dengan gangguan. Kehidupan dakwah, jihad dan pengepungan. Keadaan tersebut sama sekali tidak mengurangi cintanya kepada suaminya. Bahkan ia bertambah cinta kepada si suami. Bertambah cinta kepada agama yang dibawa dan sentiasa mendampingi dan mendukunginya mencapai tujuan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Waktu orang-orang Quraisy boykot dia, mengasingkan Bani Hashim ni di pinggir kota Mekah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duduk di boykot. Orang-orang Quraisy di boykot. Sallallahu alaihi wasallam.
Makan tak ada, jual beli tak ada, sampai terpaksa makan daun-daun. Sampai hampir mati kelaparan. Sallallahu alaihi Muhammad. Nak beli apa, nak buat apa pun tak boleh. 3 tahun. Dalam keadaan tersebut, Khadijah yang bukan pun sebahagian daripada Bani Hashim tu turut bersama menemani si suami itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kena boikot siapa? Kena pulau siapa? Bani Hashim. Khadijah bukan Bani Hashim. Dia pergi sekali duduk. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Padahal dia dulu ni seorang yang kaya, yang penuh dengan kecukupan, tetapi memilih untuk duduk bersama dengan Nabi SAW, meninggalkan semua kemewahan dan kekayaan yang diinfakkan seluruhnya untuk jalan dakwah si suami sallallahu alaihi Muhammad. Itulah ibu kita sallallahu alaihi Muhammad, namanya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga kan keutamaan Khadijah, yang pertama, Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha digelar sebagai wanita terbaik. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi SAW menyebutkan, hasbuka min nisa'il alamin Maryam ibnatu Imran wa Khadijah binti Khuwailid wa Fatimah binti Muhammad wa Asiyah imra'atul Fir'aun. 4. Cukuplah bagimu 4 wanita terbaik di dunia, kata Nabi SAW. Maryam binti Imran, siapa? Ibu Nabi Isa AS. Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asiyah isteri Fir'aun. 4 wanita terbaik Nabi SAW sebut. Yang kedua, kehebatan Khadijah radhiyallahu anha. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa dia? Allah menyampaikan salam kepadanya secara langsung melalui Jibril alaihissalam. Dapat salam direct daripada Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Satu hari Jibril datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atasma'ha ina'un fi idamun aw ta'amun aw syarabun fa idza hiya atatka fa aqra 'alayha salam min rabbiha wa minni wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhafi wa la nasaba atau kama qala rawahul Bukhari wa Muslim. Allah Rabbi, subhanallah. Kalau kita dapat ni seronoklah tuan-tuan. Wahai Rasulullah, kata Jibril, ini Khadijah telah datang. Bersamanya sebuah bejana yang ada lauk, ada makanan, ada minuman. Jika dirinya sampai katakan kepadanya bahawa Rabbnya, ini Allah, dan aku mengucapkan salam untuknya. Dan khabarkan pula kepadanya untuknya rumah di syurga daripada emas yang tidak bising dan yang tidak bising dan tenang. Sallallahu alaihi Muhammad. Tentang hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Allah Rabbi, tentang Allah salli alaihi Muhammad. Bila Sayyidina Khadijah nak wafat, dia sakit. Nabi SAW tak sanggup nak duduk dekat dengan dia, tak boleh nak tengok. Sebab tengok tu kurut-kurut muka sebab sakit. Bila Nabi SAW keluar saja pergi ke rumah, keluar saja daripada rumah, jumpa malaikat Jibril. Malaikat Jibril cerita yang ni. Allah sampaikan salam, aku sampaikan salam kat Khadijah. Bila masuk saja, wajah Nabi SAW ceria, cerah, seronok, nak bagi tahu kat isteri dia yang Allah sampaikan salam kat isteri dia. Allah bagi tahu dah, siap-siap dekat dalam syurga nanti ada rumah daripada emas untuk Khadijah. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Bi beritahu Khadijah, wahai isteriku, Allah bagi salam dekat kamu, Allah sampaikan salam dekat kamu. Khadijah ni angkat tangan ni, angkat tangan. Bangkit ni, nak bangkit.
Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam. Wallahu a'lam. Lalu subhanallah, gembiranya hati Khadijah sebab telah mendapat salam daripada Allah SWT. Allahumma salli ala sayyidina Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha wafat 3 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ketika itu Khadijah berusia 65 tahun. Rasulullah SAW sendirilah yang turun untuk memakamkan jenazah si isteri yang tercinta. Dengan tangannya yang mulia, baginda Nabi SAW memasukkan jenazahnya ke liang kubur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, tahun itu wafat juga Abu Talib, dan Nabi SAW sangat merasa sedih dengan wafatnya 2 orang yang sangat dicintainya itu, 2 orang penolong dakwahnya, tambah pula Abu Talib waktu itu tidak ikut Nabi SAW serta dalam agama. Maka subhanallah, tahun itu digelar Nabi SAW sebagai tahun kesedihan. InsyaAllah tuan-tuan, tengok bagaimana kita boleh mengambil pengajaran daripada kisah Khadijah Al-Khuwailid ini. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin yang sentiasa menyokong dan mendukung perjuangan si suami. Dan kita isteri juga perlulah menjadi demikian, mencontohi watak dan sifatnya Khadijah binti Khuwailid, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat pada kita. Saya ucap terima kasih kepada pihak Bakat Salih Alaihi Muhammad, TUDM Salih Alaihi Muhammad seberang Butterworth, yang menganjurkan kuliah kita pada pagi ini, insya-Allah. Kita doakan supaya Allah memberikan kebaikan dan Allah berikan kepada kita kelapangan hati, dan Allah jadikan kita si isteri yang berwataknya Khadijah radhiyallahu anha. Dan kita suami pun bukan suami saja, suami pun kena berwatakkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan, insya-Allah, mudah-mudahan jadi manfaat pada semua, insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.